Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan buat sesi ulang kaji bagi surah yang ke-55 di dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah Ar-Rahman. Okay, surah Ar-Rahman ini seperti yang kita sedia maklum adalah surah yang berada pada juzuk yang ke-27. Ya, surah Ar-Rahman surah yang mengandungi 78 ayat. Kesemua ayat-ayat itu adalah merupakan ayat-ayat yang Allah turunkan semasa Nabi SAW belum lagi berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Justru itu surah Ar-Rahman adalah okay, maaf tuan-puan, saya uh, ulang kembali. Okey, surah Ar-Rahman ni merupakan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut pada rujukan yang saya rujuk ni, adalah surah Madaniyah, bukan surah Makkiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Surah ini yang mengandungi 78 ayat. Jadi mari kita sama-sama mendapatkan penjelasan tentang kenapa surah ini Allah namakan ia dengan salah satu daripada nama-nama Allah yang mulia, iaitu Ar-Rahman. Kemudian di manakah ayat yang ada menyebut tentang kalimah Ar-Rahman, dan kita akan dapatkan maklumat berkenaan dengan maqsad, tujuan bagi surah Ar-Rahman. Dalam masa yang sama, kita akan mengukuhkan tujuan surah Ar-Rahman ini dengan kita mencari keunikan ataupun ciri-ciri keistimewaan yang ada pada surah Ar-Rahman yang berbeza dengan surah-surah yang lain, insya-Allah. Baik. Ar-Rahman, kita semua sedia maklum, adalah merujuk kepada nama dan sifat Allah yang Maha Pemurah. Apabila sebut nama Ar-Rahman, ia merujuk kepada nama Allah yang berkaitan dengan rahmat. Jadi apabila nama Allah tu digunakan dengan nama Ar-Rahman, ia merujuk kepada makna rahmat Allah yang bersangatan. Maksudnya kalau kita nak kata sangat rahmat, ataupun kita nak kata banyak rahmat, maka sangat rahmat dengan banyak rahmat itu digunakan kalimah Ar-Rahman. Dan nama Allah Ar-Rahman ini adalah nama yang lebih kuat rahmatnya daripada nama Ar-Rahim. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk membincangkan panjang lebar perbezaan Ar-Rahman dengan nama Ar-Rahim. Tetapi untuk memudahkan kita, kedua-dua nama itu berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nama Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah yang lebih luas. Rahmat Allah yang tidak bertepi. Rahmat Allah yang tidak mengira siapa pun manusia itu, apa agama dia, apakah amalan dia, maka rahmannya Allah Ta'ala itu lebih luas daripada Ar-Rahim yang lebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi, daripada nama surah itu, maka 78 ayat surah Ar-Rahman ni mesti ada kaitan dengan rahmat Allah yang tak bertepi tu. Sebab daripada nama dia tu, mesti
nama itu dibawa dalam konteks surah ini. Sebab itulah kelebihan kita mempelajari tentang nama bagi surah. Seperti mana surah Ar-Rahman. Baik. Ayat nama kalimah Ar-Rahman tu saya rasa semua orang sudah tahu, iaitu pada ayat yang pertama sekali kita akan jumpa Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, yang maha pemurah. Ayat yang pertama merupakan sumber kepada nama surah itu adalah surah Ar-Rahman. Okey. Sekarang kita nak bincangkan pula tentang tujuan bagi surah Ar-Rahman. Kita dah dapat tahu tentang nama tadi. Jadi sekarang kita nak ulang kaji pula tentang maqsad ataupun objektif bagi surah Ar-Rahman. Okey, daripada nama tadi. Okey, daripada nama Ar-Rahman tu dan juga beberapa ciri dalam ayat surah Ar-Rahman ini, maka ia sangat berkaitan dengan ni'mat Allah. Ingat, keyword dia adalah tentang ni'mat Allah. Okay, dia lebih kurang sama macam dengan surah Lebah. Kalau surah Lebah, memang kita jumpa perkataan ni'mat ataupun ni'mat tu. Masih ingat lagi waktu kita buat ulang kaji surah Lebah, suratul Nahli, memang surah itu mengulangi banyak perkataan ni'mat ataupun ni'mat. Sebab tu surah Lebah dia panggil surah An-Ni'am, surah ni'mat. Okey, ada persamaan dengan surah Ar-Rahman, cuma bezanya dekat surah Ar-Rahman ni, nikmat itu bukan sekadar Allah nak sebut dia ni maha pemurah. Pemurahnya Allah ni, rahmatnya Allah ini luas, tak mengira siapa-siapa pun Allah bagi nikmat. Tetapi nikmat yang Allah sebut dalam surah Ar-Rahman ini adalah nikmat yang dikaitkan dengan perlu membuat perakuan, perlu mensyukuri. Sebab itu dalam surah Ar-Rahman kita akan jumpa banyak kali Allah ulang perkataan nikmat di dalam bentuk kalimah apa? Alai. Lepas tu kita jumpa diulang 31 kali kalimah fabi'ayyi alai. Alai ni salah satu tafsiran merujuk kepada ni'mat Allah yang harus disyukuri. Kita jumpa 3 kali diulang. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi daripada nama surah itu, kemudian pula ayat-ayatnya mengulangi menyebut bahawa mana lagi nikmat alai, nikmat Tuhan yang kamu nak dustakan. Maka surah Ar-Rahman ini tujuannya adalah Allah nak menjelaskan bahawa nikmat Allah yang selari dengan nama dan sifatnya Ar-Rahman itu, yang Allah Ta'ala nak bagi tahu nikmat Allah Ta'ala tu bukan hanya pada manusia, tapi nikmat tu juga Allah telah kurniakan kepada para jin. Dan nikmat itu bukan hanya setakat dunia ni saja. Tak, nikmat tu nanti sampai di hari akhirat. Jadi surah Ar-Rahman ni adalah surah yang Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah ni Ar-Rahman. Rahmat dia, nikmat dia, pemurahnya dia tu sampaikan manusia pun dapat, jin pun dapat,
di dunia ni dapat, di akhirat pun dapat. Itulah tujuan bagi surah Ar-Rahman. Jadi kerahmanan Allah Ta'ala itu bukan sekadar dekat dunia saja, tetapi juga di akhirat nanti. Kerahmanan Allah itu, rahmannya Allah Ta'ala itu akan dibawa juga sampai di hari akhirat. Kalau tuan-tuan nak tahu, apakah rahmannya Allah di hari akhirat itu, jawapannya adalah Allah Ta'ala ni dia mewujudkan sesi perbicaraan di hari akhirat. Semua orang dibicarakan. Tak ada yang terlepas. Maknanya Allah ni memberi peluang kepada semua manusia. Kau beriman ke, kau tak beriman ke, diberikan peluang untuk mempertahankan diri, untuk dihisab. Jadi rahmannya Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala tidak bias dalam memberikan balasan. Siapa yang layak masuk syurga, dia akan pergi ke syurga. Siapa yang dia layak masuk neraka, dia akan masuk neraka. Itu merujuk kepada rahmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memberikan ruang dibicarakan, kemudian pula Allah memberikan ruang balasan yang setimpal dengan amal. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dekat surah Ar-Rahman, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala ni, dia punya rahmannya Allah Ta'ala tu, Allah tak bagi ganjaran syurga tu sama. Allah tak bagi sama. Sebab itu, surah Ar-Rahman, surah yang Allah memaparkan ada 2 kelas bagi nikmat syurga. Ada syurga kelas pertama, ada syurga kelas kedua. Dia panggil first class dengan second class. Kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat itu, tuan-tuan kena bacalah surah Ar-Rahman. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu ada 2 kategori syurga, tuan-tuan kena bermula daripada ayat nombor tuan-tuan kena cari bermula ayat nombor ayat nombor berapa Ustaz ya? Ayat nombor 46. Bermula ayat nombor 46. Okey. Ayatnya berbunyi waliman khafa maqama rabbi jannatan. Okey. Bermula ayat nombor 46, tuan-tuan akan menemukan syurga kelas yang pertama. Kelas yang pertama. Okey, bermula ayat nombor 46 sampai sampai ayat nombor sampai ayat nombor 61. Sampai ayat nombor 61. Bermula ayat 46 sampai ayat nombor 61, kita akan jumpa kelas syurga yang pertama, first class syurga ni. Okey. Dan kalau tuan-tuan nak dapatkan mana pula ayat dalam surah Ar-Rahman syurga Allah kelas yang kedua, tuan-tuan kena cari bermula ayat nombor 62. 62 sampai ayat nombor 77. Okey, ayat nombor 62 sampai ayat kedua terakhir surah Ar-Rahman ayat 77, kita akan menemukan syurga kelas yang kedua. Dari sudut susun ayat tu pun sudah menunjukkan adanya kelas yang pertama, kelas yang kedua. Kelas yang kedua tu ayat dia terletak selepas kelas yang pertama. Kita cari, baca. Kita akan bersetuju dengan apa yang saya sebutkan. Okey, saya ulang kembali. Okey, sebab tu rahman, luahnya rahmat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bukan sekadar dekat dunia. Bahkan sampai di hari akhirat,
rahmannya Allah ni luas. Dari sudut pengadilan, dari sudut berikan balasan. Okey. Kelas yang pertama bermula ayat nombor 46 sampai ayat nombor 61. Syurga kelas yang kedua bermula ayat nombor 62 sampai 77. Okey, kalau tuan-tuan nak dapatkanlah, okey, apa contoh-contoh perbezaan kelas pertama dengan kelas yang kedua? Ada beberapa perbezaan. Contoh. Kalau syurga kelas yang pertama, Allah Ta'ala gambarkan nanti pokok-pokok dia tu, dahan-dahan dia ada banyak warna. Macam kita tengok pokok orang letak lampu-lampu neon tu lah. Ada pelbagai warna. Tapi pokok-pokok yang ada dekat syurga kelas kedua ni, dia berwarna hijau je. Tengok ada perbezaan kan? Kelas pertama, pokok-pokok dalam tu pelbagai warna. Tapi pokok-pokok dekat syurga kelas kedua, warna hijau sahaja. Mana lebih cantik? Yang ada warna-warni ke yang hijau aja? Kenapa Allah sebut macam tu? Itulah perbezaan balasan syurga kelas pertama, syurga kelas kedua. Okey, saya sebut perbezaan kedua. Perbezaan kedua, syurga kelas pertama, Allah Ta'ala kata apa? Mata air di dalam syurga itu, mata airnya mengalir deras mata air dia. Tapi syurga kelas kedua, mata air dia hanya terpancut saja. Mancar saja. Mana air yang lebih banyak? Yang hanya terpancut satu tempat, berbeza dengan air dia mengalir mata air itu. Itu perbezaan. Syurga kelas pertama, mata air dia mengalir. Tapi syurga kedua, mata airnya hanya memancar. Okey. Perbezaan yang ketiga, antara kelas pertama dengan kelas kedua syurga ni, dalam Surah Rahman, syurga kelas pertama ni, buah-buahan di dalam syurga tu dia berpasangan. Berpasangan tu maksudnya, berpasangan tu ada buah tu, dia ada macam dua, dia ada variety lah. Contohnya, ada buah tu boleh makan mentah, ada boleh makan makan masak. Contohnya, dua-dua sedap. Maksudnya dia ada variety dia. Tapi dekat syurga kelas kedua, Tuhan tak sebut pun ada kepelbagaian jenis buah dia tu. Tuhan diamkan je, Tuhan tak sebutkan. Tuhan tak sebut pun syurga kelas kedua ni buah-buahannya berpasangan. Allah tak sebut. Ini memberi isyarat kepada kita perbezaan ganjaran di hari akhirat. Itulah rahmatnya Allah. Tak adillah orang yang banyak buat amal, berusaha, macam-macam ujian dia, tiba-tiba dia punya balasan sama. Itu menunjukkan di antara contoh rahmannya Allah di hari akhirat. Okey. Lepas tu pula, saya tunjuk pula contoh yang keempat ya. Perbezaan kelas syurga kelas pertama di hari akhirat dalam surah Ar-Rahman, ketika mana Allah menggambarkan bidadari ni, Allah sebut bidadari syurga kelas pertama ni umpama permata, yakut dan marjan. Allah spesifikkan. Cantik dia umpama permata yakut dan marjan. Tapi dekat syurga kelas kedua, Allah sebut bidadari itu Allah kata cantik je. Tu kata fihinna khairatin hisan. Tu kata dia cantik je. Tapi Allah tak menggambarkan kecantikan dia bagaimana. Tetapi gambaran kecantikan itu Allah sebut bagi syurga kelas yang pertama. Okey. Jelas tak tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Itu contoh-contoh yang menunjukkan nikmat Allah ni rupa-rupanya di hari akhirat ni pun Allah bawa kerahmanannya. Kalau neraka pula, neraka tuan-tuan, Allah ni nak punya sebut kerahmanan dia tu, Allah tak sebut peneraka tu ada dua kelas. Neraka itu Allah sebut hanya satu je. Allah tak kata pun neraka ada neraka yang paling teruk, ada neraka paling ringan. So tak sebut pun. Walaupun pada hakikatnya ada. Tapi dekat konteks surah Rahman ni Allah hanya sebut dua jenis syurga, satu saja neraka. Dua nisbah satu. Kenapa macam tu? Kenapa dekat syurga ada dua syurga tapi neraka hanya satu? Itulah isyarat kepada rahmat Allah Ta'ala ni
melebihi kemurkaan dia. Sebab tu kalau kita belajar, rahmat Allah, kasih sayang Tuhan lebih mendominasi daripada kemurkaan Allah. Jadi cara Tuhan nak kata rahmat Allah ni banyak, berbeza dengan kemurkaan dia, Allah susun ayat itu sebut 2 jenis syurga, 1 saja neraka. Lepas tu menariknya juga, kalau tuan ada kesempatan, surah Ar-Rahman ni, surah yang saya sebut tadi, betul tak? Surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang harus disyukuri. Harus disyukuri yang Allah telah bagi kepada manusia. Jin pun dapat. Tengok, luahnya rahmat Tuhan sampai jin pun dapat nikmat tu. Tapi bukan saja dekat dunia, termasuk di hari akhirat. Itulah objektif bagi surah Ar-Rahman. Jadi kalau masuk surah Ar-Rahman nanti, mula-mula kita baca dekat surah Al-Qamar kan? Kita baca takut je. Ya Allah, takutnya Allah binasakan macam umat terdahulu. Sebab konteks surah Al-Qamar menakut-nakutkan. Tapi apabila kita masuk surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, kita rasa macam lega sangat. Kita nampak rahmat Allah tu luas. Tadi dah cemas dah ke surah Al-Qamar. Kan? Kita melalui 55 ayat tu dalam keadaan yang sangat takut, cemas. Tapi apabila masuk surah sebelah dia, kita rasa lega, kita rasa macam ya Allah lapangnya. Tengok, pandai dan bijaksananya Allah Ta'ala ni dalam menyusun surah-surah dalam Quran. Manusia ni ada kala kena ditakutkan dia. Ada kala perlu ada rahmat pada dia. Itu yang ada khauf, itu yang ada ar-raja. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita tutup, sebab kita nak masuk asar dah. Tuan-tuan, menariknya surah Rahman ni, tuan-tuan akan jumpa Allah ulang perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni berapa kali tau? 31 kali. 31 kali ni Allah bentang dia dalam bentuk penggunaan pintu syurga, pintu neraka. Maksudnya macam mana? Okey, pintu syurga ada berapa? Ada 8. Betul. Pintu neraka ada berapa? Ada 7. Okey. Ada 7. 8 dengan 7. Cara Allah mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni menggunakan konsep macam ni. 8, 7, 8, 8. Maksudnya mula-mula 8 kali fabi ayyi ala. Lepas tu 7 kali fabi ayyi ala. Lepas tu 8 kali fabi ayyi ala. 8 lagi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Konsep dia 8 pertama, 7 yang kedua, 8 yang ketiga, 8 yang ketiga. Betul tak? 8 campur 7, campur 8, campur 8. Cukup tak 31? Inilah indahnya cara Allah berbicara. Kerana Al-Quran adalah kalamullah. Jadi cara Allah cakap pada kita, cara Allah nak kenalkan diri dia, cara Allah nak kata rahmat dia itu pun sangat-sangat indah kalau kita boleh faham. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak kata, saya nak tahu yang 8 tu dekat mana 8 pertama tu, tuan-tuan kena catat. Bermula daripada dunia ni masih ada, sampailah ayat nombor 30. Allah akan ulang 8 kali. Lepas tu bermula daripada ayat 31. Ni nak masuk kiamat. Dah sampai tajuk kiamat, sampai orang masuk neraka, sampai ayat nombor 45. Allah ulang 7 kali. Lepas tu dekat syurga kelas pertama, syurga kelas pertama tu, daripada ayat 46 sampai 61, 8 kali Allah ulang. Lepas tu syurga kelas kedua, ayat 62 sampai 77, Allah ulang sebanyak 8 kali. Cari, insya-Allah akan dapat jawapan dia. Baik, kita selesai surah Ar-Rahman. Insya-Allah kita sambung pada hari yang berikutnya. Esok petang kita akan buat lagi ulang kaji surah Al-Waqi'ah, dan surah yang terakhir insya-Allah kita akan bincang tentang surah Al-Hadid sebelum kita masuk kepada juzuk yang ke-28. Maknanya esok petang kita akan tamatkan juzuk yang ke-27. Ada 2 lagi surah, iaitu Al-Waqi'ah dan surah Al-Hadid. Baik, ada beberapa soalan sebelum kita tangguhkan sesi ulang kaji kita pada petang ni. Ya, Kak? Ada Aisyah tanya, adakah yang masuk syurga lebih ramai daripada neraka? Adakah yang masuk syurga lebih ramai daripada neraka? Jawapan spesifik dia saya wallahu ta'ala alam.
Adakah masuk syurga lebih ramai pada neraka? Wallahu ta'ala alam. Tak jumpa lagi ada perbandingan seperti itu. Cuma yang kita jumpa maklumat yang masuk syurga tu ramainya di kalangan siapa? Yang tu kita boleh dapat jawapan lah. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling ramai yang akan berada di dalam syurga. Yang tu ada maklumat. Kalau maklumat dalam neraka ada siapa yang ramai, kita jumpa maklumat yang ramai dalam neraka adalah perempuan. Tapi bukan bermaksud perempuan ni jahat, tidak. Tetapi sebab memang akhir zaman, perempuan tu memang lebih ramai lah nisbahnya berbanding lelaki. Yang itu kita boleh dapat jawapan. Yang lain tu saya wallahu ta'ala alam. Adakah syurga lebih ramai orang masuk berbanding dengan neraka? Kalau kita baca ayat Quran, yang kita dapatlah jawapan awal, sikit je orang bersyukur. Tu kita dapatlah jawapan. Maknanya ramai yang kufur. Maknanya sikit yang beriman, ramai yang tak beriman. Jadi kalau kita tengok kepada ayat itu, mestilah bawa kepada ramai masuk neraka, berbeza masuk syurga. Sebab sikit yang bersyukur, ramai yang tak bersyukur. Betul tak? Kat situ isyarat awal kepada jawapan ni. Sebab lepas tu pula kita pun tahu nanti ada syafaat di hari akhirat. Adakah ramai masuk neraka tu nanti makin lama makin sikit sebab dapat syafaat? Itu pun satu isu juga. Lepas tu kita tak ada jawapan yang jelaslah untuk menyebut tentang maklumat tersebut. Allahu ta'ala alam. Baik, tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi nanti esok petang jam 3. Neraka tu padat, syurga tu luas. Sebenarnya sama je puan. Sebenarnya kurang tepat ya kalau kita kata syurga tu padat, neraka tu padat, syurga tu luas. Tak. Neraka ni pun luas, syurga pun luas. Tak ada dalil yang menunjukkan neraka tu padat. Kalau yang kata neraka ni luas, dalil yang Allah Ta'ala tanya pada neraka, boleh masuk lagi tak? Neraka kata apa? Hal min mazid, boleh tambah lagi. Yang itu betul. Saya tak, wallahu a'lam, tak jumpa lagi kata istilah neraka ni padat. Syurga tu luas. Syurga luas, neraka pun luas. Nak tahu neraka ni luas? Kulit dia punya bahu ya, bahu ahli neraka ni dah berapa tahun perjalanan. Lepas tu gigi geraham dia sebesar bukit Uhud. Ahli neraka ni kafir, kulit dia tebal beberapa tahun. Macam tu. Maknanya orang masuk neraka ni besar-besar. Orang masuk syurga pun besar-besar juga. Bayangkan kalau macam Nabi Allah Adam, berapa puluh hasta tu? 60 hasta? Maknanya besar tak syurga tu? Maknanya syurga pun luas, neraka pun luas. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan lain sebelum kita berhenti? Dah asar dah. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti insyaAllah. Esok surah Al-Waqi'ah dengan surah Al-Hadid. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.